Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi kita dalam channel Ciguzul. Channel yang berkongsikan tentang silibus geografi dan sejarah SSM. Jadi dalam video yang lepas saya sudah uraikan tentang bentuk muka bumi dan juga lokasi-lokasinya. Jadi kali ini adalah sambungan daripada video yang lepas. Ini adalah video ketiga dalam bab 6. Video ketiga. Jadi yaitu kepentingan bentuk muka bumi di Malaysia. Apa kepentingan bentuk muka bumi di Malaysia? Let's go, kita tengok. Kita pergi kepada kepentingan tanah tinggi. Kawasan tanah tinggi biasalah yang kita nampak kan cantik, pemandangan yang indah, udara yang segar, nyaman. Jadi kepentingan itu merujuk kepada pelancongan. Alright, jadi pelancongan biasalah pemandangan cantik kan. Contohnya macam Bukit Bendera, Pulau Pinang, Gunung Kinabalu, Sabah, Genting Highland Pahang. Tapi kalau di Sabah ni, negeriku yang tercinta, di Sabah ni tempat tanah tinggi yang menarik ialah of course di Kundasang. Selain Gunung Kinabalu, kita ada Desa Cattle Farm, kita ada desa Cattle Farm tu, situ ada ladang untuk lembu, ladang tenusu. Ini salah satu produk desa. Jadi produk ni dihasilkan di Sabah, di Kundasang. And then kita ada Poring, Ranau sebelah saja. Kita ada apa lagi di situ? Kita ada ladang teh Sabah. Jadi banyaklah tempat-tempat. Situ ada banyak celet-celet yang unik, menjadi tempat pelancongan. Alright. Selain pelancongan, tanah tinggi juga jadi kawasan pertanian. Jadi kawasan untuk suhu sederhana lah. Contohnya di Cameron Highlands, Kundasang. Biasa kawasan tanah tinggi sejuk ni, of course bunga-bungaan, sayuran. Dan juga tumbuh-tumbuh tanaman yang suhu sejuk ni. Contohnya apa? Strawberry. Kalau di Kundasang sana kita ada ladang strawberry sana. Anggur pun ada juga. And then of course hydroelectric. Hydroelectric merupakan salah satu sumber tenaga elektrik utama kita di Malaysia. Jadi ia bermula di kawasan tanah tinggi. Air yang deras, sesuai untuk membina kawasan empangan hidroelektrik. Contohnya di Empangan Kenyir, Terengganu, Temenggor, Perak, Cenderoh, Perak, Empangan Bakun, Sarawak, Batang Ais Sarawak. Kalau di Sabah ni, dengan tempat saya ni di Tenom Pangi. Saya mengajar di Tenom, jadi dekat saja empangan hidroelektrik Pangi itu. Yang supply elektrik hampir ke seluruh pantai barat Sabah ni. Alright, settle. Jadi ada 3 kepentingan tanah tinggi: pelancongan, pertanian, dan juga hidroelektrik. Tanah Pama. Tanah Pama ni ada 4 kepentingan utama dia. Yang pertama yaitu pertempatan, tempat orang tinggal. Kita bina perumahan, perkampungan, and then perindustrian, perhubungan dan pengangkutan, dan juga pertanian. Kita pergi kepada pertempatan. Contohlah bandar-bandar besar semua kawasan tanah Pama. Siapa membuat rumah atas gunung kan? Jadi tanah Pama ini lebih sesuai. Kawasan yang rata, jadi senang lagi untuk pengangkutan. Contohnya macam di Sabah nih, orang buat bandar di kawasan Kota Kinabalu sana, dekat Papar, dekat dengan laut, kawasan tanah Pama. Orang tidak buat bandar di Kundasang sana. Kenapa? Bentuk muka bumi. Terusnya perindustrian dan perdagangan. Ini untuk apalah? Buat buka-buka kilang, untuk bina kilang industri, semua di kawasan tanah Pama. Contohnya Perai, Pulau Pinang, Shah Alam, Selangor. Kita ada Kemunting, Perak. Kalau di Sabah ni KKIP, Kota Kinabalu Industrial Park, kawasan tanah Pama sana. And then kalau pengangkutan dan perhubungan. Kalau pengangkutan dan perhubungan, contohnya apa? Lebuh Raya, jalan raya lebih sesuai bina di kawasan tanah Pama, senang. And then lapangan terbang, contohnya KLIA. Kalau dalam di Sabah ni kita ada KKIA, Kota Kinabalu International Airport, Sandakan International Airport, Tawau International Airport. Jadi semuanya dibina di kawasan tanah Pama. Iyalah, takkan nak buat airport dekat Gunung Kinabalu kan? Gila tak? Memanglah buat di tanah Pama kan? Terusnya pertanian. Walaupun tanah tinggi boleh buat pertanian sama, banyak tanam, boleh tanam sayur, tanam teh. Tanah Pama lagi banyak pertanian. Apa pertanian yang terkenal di kawasan tanah Pama? Yaitu padi, getah,
kelapa sawit. Susah kesian mau buat kalau tanam di tanah tinggi kan, lagi tidak sesuai dia punya suhu. Jadi kalau padi kita perlu ke kawasan yang rata, dataran yang rata. Contohnya dataran Kedap Perlis, kita sudah belajar sebelum ini. Oke, and then kita ada apa lagi, kelapa sawit area Sabah pun Tanah Pama, di kawasan Tanah Pama, Felda Sahabat di sana tuh. Jadi kawasan Tanah Pama ini sangat penting untuk pertanian. Alright, jadi setelah kita pergi kepada pinggir laut. Oke, bila kita dengar pinggir laut, poslah kita ingat apa? Laut ada nelayan, ada ikan. Jadi pinggir laut kepentingannya ialah untuk aktiviti perikanan, perikanan pinggir pantai ataupun perikanan laut dalam juga. Tapi kita di Malaysia ini kebanyakan adalah nelayan pinggir pantai. Oke, caranya contoh kawasan Kuala Muda, Selangor. Oke, di Kuala Selangor, Kuala Muda, Kedah dan Sandakan Sabah, semualah sebenarnya tempat di mana-mana jadi Malaysia nih ada yang kawasan pinggir laut memang ada, selalunya banyak nelayan. Seluruh Sabah nih pun Tawau, Sandakan, Kuna, sampai Kudat, even di KK pun, Kota Kinabalu. Jadi mana-mana pun ada nelayan. Jadi Sabah ini terkenal dengan hasil laut, karena banyak bilis. Jadi seafood di Sabah ini, makanan laut sebenarnya masih kira agak murah lah, walaupun bagi kami mahal juga. Tapi kalau orang Semenanjung datang Sabah ini memang dia cari seafood. Kodenya murah, tapi mungkin mereka mampu kan. Tapi sebenarnya lah, kira relatifnya murah lah berbanding di tempat lain. Jadi kalau kawasan yang dekat dengan laut memang murah punya seafood. Kepentingan pinggir laut kedua ialah pelancongan. Of course lah, pelancongan. Terutamanya pelancong dari luar negara, dari negara-negara yang iklim sejuk. Mereka suka baring-baring di pantai, berjemur, pergi ke pulau. Kalau di Sabah nih orang lebih suka snorkeling. Kalau pelancong dari China suka pergi Sempurna sana, menyelam, masuk ke dasar laut, tengok ikan, tengok batu karang. Itu hobi mereka selain berjemur-jemur di pantai itu. Jadi contohnya lah kalau macam di Semenanjung Pulau Langkawi, Pulau Pangkor. Kalau di Sabah nih Pulau Sipadan, pantai timur kita ada Pulau Manukan. Area KK ini pun ada banyak banyak pulau-pulau cantik. Seterusnya yaitu perlombongan. Macam biasalah, pinggir laut, di laut, tengah laut, pinggir laut kita ada apa? Petroleum and gas, ada banyak. Industri oil and gas. Contohnya di Sabah ni pun, area KK sini, Sarawak lagi lah banyak. Pelantar minyak di sana. Jadi memang pinggir laut kita kaya dengan hasil minyak, dan sumbangan Petronas melalui industri oil and gas inilah yang menjadi penyumbang utama ekonomi negara kita. Thank you Petronas, support lah buatan Malaysia, support Petronas. Isi minyak di Petronas. Seterusnya yang terakhir yaitu pelabuhan. Pinggir laut Malaysia, yang terlindung dari tiupan angin dan ombak yang kuat, sesuai dijadikan sebagai pelabuhan. Di Malaysia ni hampir setiap negeri ada pelabuhan. Tapi kalau pelabuhan utama, kita ada pelabuhan Klang, kita ada di Sabah ni kita ada pelabuhan Sepanggar. Jadi setiap negeri, pelabuhan Kuching, banyak, setiap negeri ni dia ada pelabuhan yang besar. Tapi kalau di Malaysia pintu masuk perdagangan maritim kita ialah pelabuhan Klang, Port Klang di Selangor. Jadi banyaklah. Kalau Johor apa lagi Pasir Gudang di Johor. Jadi penting sebenarnya pelabuhan antarabangsa ini kepada ekonomi negara kita, itu pinggir laut. Kita pergi kepada kepentingan saliran. Saliran ini sungai dan tasik lah. Yang pertama kepentingannya adalah sebagai sempadan. Contohnya macam di Kelantan, Sungai Golok. Sungai Golok sini Kelantan. Sebelah sudah Thailand. Jadi Sungai Golok itu menjadi sempadan. Jadi kalau musim kemarau cetek perahu jalan kaki pun boleh pergi seberang sungai itu. Jadi sungai menjadi pembatas ataupun sempadan antara negara. Kalau di antara negeri pula, contohnya Sungai Bernam antara negeri Selangor dengan Perak. Kalau Johor dengan Pahang, Sungai Endau Rompin. Itu pun menjadi sempadan antara negeri. Boleh juga. Kadang-kadang ada jadi sempadan antara daerah. Kalau macam di Tenom ni, sempadan antara Tenom dengan Keningau tu Sungai Senagang. Itu ada sempadan antara Tenom dengan Keningau. Alright, sungai juga berfungsi sebagai tempat kegiatan untuk perikanan. Kalau tadi pinggir laut perikanan juga kan, tapi itu perikanan laut. Tapi kalau di sungai dan tasik itu perikanan air tawar. Ikan air tawar. Jadi contohnya Sungai Endau, Sungai Pahang, Sungai Rajang, Tasik Kenyir. Di Tasik lah paling banyak ikan-ikan besar tu.
Situ orang selalu tangkap ikan dan memancing. Ada orang suka ikan tawar, ramai orang suka ikan tawar. Tapi kalau di Sabah nih kami lebih biasa makan ikan laut. Kalau ikan sungai ini kami macam kurang sedikit lah, kami tidak seberapa makan. Banyak kan ikan laut kan. And then kita pergi kepada pengangkutan dan perhubungan. Sungai ini penting. Contohnya di Sarawak pengangkutan perhubungan. Sungai menjadi laluan utama untuk ke pedalaman. Sampai jalan raya susah kan. Jadi kalau macam di Sabah dulu ini Sungai Kinabatangan, Sungai Segama, sungai itu jadi tempat laluan utama untuk masuk ke pedalaman, untuk ambil kayu bala, angkut kayu bala dari sungai bawa ke pelabuhan, ke pinggir laut. And then hydro, jadi tanah tinggi pun hidroelektrik, saliran pun hidroelektrik, ialah sebab air sungai berpunca dari mana? Dari kawasan tanah tinggi. Jadi kawasan hidroelektriknya jadi di sungai lah, umumnya di sungai. Sungai bermula dari hulunya di kawasan tanah tinggi kan. Jadi sungai ini yang lebar, airnya deras, sesuai untuk hidroelektrik. Macam saya cakap tadi di Tenom, Pangi, Pangan, Murom, Sarawak, Kenering, Perak, Pangan, Pergau, Kelantan. Di Selangor pun ada Klang Gates, hidroelektrik di Klang. Jadi kita boleh tengoklah gambarnya. Jadi penting hidroelektrik ini. Sungai-sungai kita inilah perlu dipelihara, perlu dijaga. Bukan sekadar untuk hidroelektrik juga, untuk sempadan, perikanan, perhubungan dan pengangkutan, penting semuanya. Jadi kesimpulannya, semua bentuk muka bumi yang ada di Malaysia, tanah tinggi, tanah pama, pinggir laut, saliran, semuanya penting. Terutamanya kepada ekonomi negara. Setiap jenis bentuk muka bumi ini penting kepada ekonomi negara. Semada pun pelancongan, perindustrian, pelabuhan, terutamanya industri pelancongan. Industri pelancongan pun banyak menyumbang kepada ekonomi negara kita. Tidak kira ada di pinggir laut kah, tanah pama kah, tanah tinggi kah, semua tempat yang menjadi daya tarikan pelancong semuanya mengembangkan ekonomi, menyumbang kepada peningkatan ekonomi negara. Lagi banyak orang pelancong asing masuk ke negara kita, lagi banyak duit masuk. Lagi banyak duit masuk, lagi tambah kaya negara kita ini. Jadi saya harap semuanya dapat jawab soalan. Kalau soalan sudah ditanya, apakah kepentingan tanah pama? Jawab secara umum dan boleh bagi contoh juga sedikit. Alright. Jadi saya doakan Anda semua berjalan pelajaran, Anda faham tajuk ini, dan harap video ini ada manfaatnya untuk Anda semua, terutamanya pelajar-pelajar sekolah menengah. Anda semua ambil geografi kan? Jadi itu saja dari saya. Bye bye. Jangan lupa Bangsa Rajin.